ta'wil. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, yang saya hormati Haji Kasib, pengurusi dan semua jemaah muslimin muslimat, mudah-mudahan kita berada dalam rahmat Allah hendaknya di atas kehadiran kita pada rumahnya ini, sebagaimana dalam hadis Nabi SAW dia bersabda, majtama'a qaumun fi baiti min buyutillah, tidaklah berhimpun satu kaum dalam rumah daripada rumah-rumah Allah dengan tujuan yang besar. Di antara perkara besar perhimpunan kaum muslimin dalam Baitullah, rumah Allah, adalah memerhatikan asbab besar rumah itu jadi mulia. Asbab besar Baitullah itu dinamakan Baitullah, iaitu apa? Dengan penurunan wahyu tu. Wahyu itulah. Maka dengan wahyu yang mulia itulah tempat itu, tempat diturunnya wahyu menjadi mulia sehinggalah disebut Baitullah yang haram di Kaabah. Dan juga lahirnya Baitullah juga, rumah-rumah Allah yang lain, sebagai cawangan-cawangan daripada Baitullah yang haram tu. Apa dia nama dia? Masjid kita hari ini. Terbinanya masjid sebab apa? Sebab adanya wahyu, adanya Islam. Islam yang sampai daripada wahyu yang mulia. Seperti dalam hadis tu Nabi sebut, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, tidaklah berhimpun satu kaum dalam rumah daripada rumah-rumah Allah. Bermula dari rumah Allah yang paling agung, iaitu Masjidil Haram, dan rumah-rumah Allah yang lainnya, iaitu masjid kita ni yang kita imarahkan ini. Dengan tujuan apa? Nabi sebut, yatluna kitab Allah. Jadi berhimpun kita, antara benda paling besar yang patut kita buat ialah mempelajari kitab Allah, baca Quran, belajar Quran. Itu Nabi sebut. Kemudian wa yatadarasunahu bainahum, dan mereka bukan sekadar tilawah Quran tu, dua perkara mereka buat, dan mereka tadarus, saling belajar, memahaminya sesama mereka. Jadi apa kesan daripada perkara baik itu tadi? Illa nazalat alaihimus sakinah, melainkan apa yang mereka dapat akan Allah turunkan pada jiwa mereka ketenangan dalam kehidupan. Kemudian wa ghasyiyat humur rahmah, dan rahmat Allah meliputi mereka. Kemudian wa hafazhumul malaikah, dan para malaikat akan mendampingi orang-orang ni. Yang ketiga dan yang keempat, wa zakarahumullahu fi man indah, dan Allah menyebut-nyebut mereka ni, memuji-muji mereka pada makhluk yang dekat dengan Allah, dengan malaikat. Allah sebut-sebut nama orang ni dengan malaikat di sisi. Jadi empat perkara ni yang mendapat kelebihan daripada kita usaha belajar Quran ni. Dalam apa antaranya? Dalam rumah Allah ni. Baik, jadi dah lama alhamdulillah tadabbur ni terhenti lah. Saya tengok bulan 2 dulu. Ayat kita pun dah terakhir surah Baqarah, pada ayat berapa dah, saya pun dah tak berapa ingat dah. Jadi kita mulakan hari ini dengan kita refresh balik apakah tanggungjawab kita di atas hadis tadi itu. Apa kita kena buat? Baca Quran. Jadi sebagai Muslim kita dipertanggungjawabkan dengan Quran. Sebab itu dalam kitab, dalam antaranya ada buku Imam An-Nawawi tulis buku Al-Adab, disebut adab-adab tentang hamalatil Quran, kepada orang yang hamalatil Quran, yang dipertanggungjawabkan Quran pada dia. Siapa? Muslim, kita semua. Maka Al-Quran ini diturunkan pada kita sebagaimana yang Allah sebutkan. Cuba kita buka dulu. Kalau boleh kita ada Quran, kalau tak ada Quran boleh tengok pada
handphone lah. Silentkan handphone, ditutup apa notification yang lain supaya tak ganggu Quran tu lah. Buka surah Al-Baqarah ayat yang ke 185. Muka surat muka surat 28. Okay. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Perhatikan ayat. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Bulan Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an, iaitu bulan yang turun padanya Quran. Sebab itulah kita raikan bulan Ramadan dengan ibadah paling besar, iaitu puasa dan qiyam pada waktu tersebut. Sebenarnya mula yang bulan Ramadan adalah sempena apa? Turunnya Quran. Jadi salah faham orang apa makna kerana Ramadan ni lebih banyak apa? Bertambah makannya. Sedangkan lebih banyak diraikan Quran tu. So Quran ni, sebab itulah bulan tu jadi hebat, sebab Quran turun tapi tak nampak Quran juga. Sebab itulah setiap itu sekolah kita yang Allah telah wajibkan. Sekolah Quran, kalau kamu ni malas Quran yang lain-lain tak apalah kan. Allah wajibkan, tetapkan sekolah tu. Maknanya setiap kali Ramadan kita bertambah maju dengan Quran sepatutnya. Setiap tahun kemajuan kita dengan Quran bertambah bila masuk bulan Ramadan. Dulu tak boleh baca, Ramadan tu dia mula boleh baca kalau dia ada kesedaran. Kemudian Ramadan ni dia akan tambah lagi. Itulah madrasah yang Allah telah wajibkan untuk orang yang beriman, orang Islam ni. Baik. Jadi Nabi sebutkan bulan Ramadan ini mulia kerana pada bulan tersebut bermula turunnya Quran. Dan kenapa lagi dia hebat Quran ni? Kerana Quran ni merupakan hudan linnas, petunjuk untuk manusia semua je. Bermakna apa? Kalau tak ada Quran, semua manusia berpotensi ataupun pasti sesat. Tak ada Quran turun, pasti semua sesat. Tak ada Rasul bawa Quran, semuanya sesat dalam keadaan tu. Sebab itu ni satu nikmat daripada Allah. Hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan terdapat penjelasan daripada petunjuk tadi pula, dengan Allah utuskan Rasul memberikan penjelasan, dan hasil daripada ini manusia akhirnya dapat apa? Tahu mana benar dan salah. Nama dia Furqan. Furqan tu. Dahulu mereka ni tak kenal, duduk depan Kaabah, Baitullah tu, tapi sembah berhala, dah tak tahu dah betul tu salah. Mereka rasa okey, masih lagi bertawaf, tapi dalam pada tawaf tu ada berhala pula dekat situ. Kenapa? Akhirnya Allah datangkan Rasul dan Quran ni petunjuk untuk menyelamatkan manusia daripada kesesatan itu. Sebab itulah Quran ni hebat, kerana dia hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Kemudian daripada ayat ni kita rujuk pula surah 62. Saya beritahu muka surat dia. Surah 62 ayat yang ke 2. Siapa jumpa boleh beritahu. Muka surat 553. Surah 62 ayat yang ke 2. Jadi surah berapa kita mulakan hari ini tadabbur kita dengan surah 2 ayat 185 ni. Kemudian surah 62 ayat yang ke 2. Ni nombor surah dan ni nombor ayat. Surah 62 surah Al-Jumu'ah. Ayat yang kedua
Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, huwallazi ba'atsa fil ummiyin. Dia iaitu Allah lah yang telah mengutuskan pada golongan yang ummi. Dalam Quran ni disebut ummi ada dua, ada 3 tempat. Yang ini satu, ada satu lagi di sudah lain, ummi disebut kepada Rasulullah. Dan satu lagi disebut kepada golongan ahli kitab. Ummi yang kat sini disebut pada siapa? Golongan yang ada di Mekah. Okey. Jadi itu ummi ni apa? Golongan yang berada di Mekah. Kenapa disebut ummi? Bermakna kerana ummi ni dia tak tahu apa-apa, jahil. Kalau kita kata ummi, istilah kita apa? Tak boleh baca, tak boleh tulis lah. Baik. Jadi Allah utuskan Rasul pada golongan ni, seorang Rasul, Rasulam minhum, daripada kalangan mereka. Jadi kalau kita tengok ummi ni dalam istilah Quran ni, pertama, secara hakiki dia. Kedua, dia secara majazi, secara maknawi. Ada yang ummi secara hakiki dia memang tak boleh baca, tak boleh tulis. Para sahabat ada yang macam tu. Ramai kebanyakannya mereka boleh berniaga tapi apa? Tak pernah baca kitab. Dan masa ni tak ada teknologi kertas pun. Tak ada. Ada golongan yang begitu. Dan ada yang ummi ni secara makna ni, iaitu walaupun dia ni boleh bersyair, orang Arab, Al-Walid Al-Mughirah contohnya, pakar syair, pakar bahasa lah kira, pakar bahasa. Tapi juga termasuk ummi ni, termasuk ummi ni sebab ada sebut dalam surah, muka surat ni simpan, nanti kita nak buka balik kan. Muka surat 2, surah 2 ayat 121. Surah Baqarah juga. Surah Baqarah. Yang ini kita tahan muka surat ni. Ini nak tadabbur, kita nak tahu makna ummi yang saya sebut tadi dalam konteks yang lain, Allah sebut dalam Quran. Ini nama dia tadabbur apa? Quran bil Quran. Baru kita boleh faham. Quran dijelaskan dengan ayat Quran yang lain, barulah kefahaman tu makin mantap. Itulah tadabbur. Aku buka surah Al-Baqarah ayat 121 pada muka surat berapa? 19. Bukan, ayat 78, belakang sikit. Muka surat belakang sikit. Ayat muka surat 12. Muka surat 12. Ayat dia 78. Ayat 78. Boleh tengok terjemahan yang saya baca. Kalau saya salah, tegur. Okey. Allah berfirman dalam ayat ni, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa minhum apa? Ummiyuna. Sama kan? Tadi ummiyin, ini ummiyun. Sama sebenarnya makna dia. Dua-dua dari kalimah yang sama. Beza dia ummiyin, ummiyun. Kerana dia punya i'rab je berbeza. Satu i'rab dengan waw, satu dengan ya. Itu dalam ilmu nahwu lah. Maksud dia sama ummi, iaitu orang yang buta huruf. Secara hakikatnya itu makna dia. Tapi dalam ayat ni Allah nak kata sesuatu yang secara kiasan. Ini majaz ni, ini maknawi. Yang nak kata Allah nak perli, ini dalam bentuk sindiran Allah. Di sini dia sebutkan wa minhum ummiyun, dari kalangan mereka ni ummi. Siapa ni? Ahli kitab ni. Mereka ni sepatutnya pandai lah, macam-macam boleh buat, reti semua benda lah.
Bab dunia ni memang orang kata pakar. Tapi Allah kata apa? Sama macam orang umi kamu ni. Kalau apa? La ya'lamuna kitab. Kalau Quran ni, kalau Allah kamu tak tahu, sama je. Di sisi Allah kamu sama macam orang yang buta huruf saja. Maknanya apa? Tak ada makna yang lain nilai nak tanpa apa? Benda nombor satu ni kamu tinggalkan. Itulah juga yang berlaku pada siapa? Musyrikin Mekah. Al-Walid Al-Mughirah tu, Abu Jahal. Sebab tu disebut Abu Jahal. Sebelum ni nama dia Abu Hakam. Dia orang yang bijak. Tapi apa? Disebut Abu Jahal bila dia tinggal Quran, dia tolak Quran. Ketika tu dia orang paling bodoh sekali. Walaupun dia kat situ orang Arab dulu panggil dia Abu Al-Hakam. Sebab apa? Semua kata-kata dia semua ikut. Orang kat ni memang orang yang kalau cakap je bagus. Tapi ketika itu bila dia tinggalkan Quran, kan? Dia tolak Quran, dia dipanggil orang yang paling bodoh. Bapa kebodohan. Jadi walau apa pun kamu, kita semua di sisi manusia dipandang bagus, pandai. Tapi kalau kita tinggal Quran, di sisi Allah kita ni macam apa? Ummi juga. Itu kita kena sedar. Quran dah tegur. Maka kena teguran Quran ni untuk siapa? Untuk orang yang baca, untuk orang beriman, yang supaya mereka apa? Mengubah, ada kesedaran. Itu fungsi dia. Itulah hidayah tadi, itulah petunjuk. Jadi kenapa mereka ummi Allah sebut? Kerana jawapan dia selepas tu, iaitu ni tafsiran kepada ummi kat sini, iaitu la ya'lamunal kitaba illa amani. Mereka tak tahu tentang kitab ini kecuali apa? Dalam ayat ni kitab ini rujuk pada Taurat. Jadi kenapa ini menempelak golongan yang dulu, dan kamu sekarang jangan ikut jejak itu. Dulu mereka aku bagi Rasul dan Taurat, mereka tinggal, dah tak tahu dah, dan mereka ubah-ubah, akhirnya apa? Sama. Jadi sekarang ni umat hari ni juga diberi Rasul dan diberi kitab mereka yang istimewa juga. Apa dia? Iaitu Quran juga. Jangan jadi perangai yang sama, kamu boleh jadi dengan panggilan yang sama, Allah kata. Jadi bila dia tinggalkan ilmu daripada Allah, hidup dia dah hanya apa? Illa amani. Yang akan masuk nanti mengisi kekosongan kejahilan tadi adalah cerita-cerita karut je, dongeng-dongeng. Itulah yang berlaku. Ataupun apa? Amani juga angan-angan. Sebab tu hari ni banyak tak khayalan-khayalan yang masuk pada manusia ni. Dia macam tu, bila tak masuk je hidayah, kebaikan, pasti benda lain akan masuk. Dia tak ada masuk apa-apa. Jadi bila kita tak isi anak kita sibukkan dengan kalam Allah dan Rasul, apa yang akan diisi oleh mereka? Apa yang akan diisi? Apa yang ada mereka tengok tu lah. Semua yang ada dalam televisyen tu. Kalau yang baik alhamdulillah, tapi kalau apa? Itulah yang akan terisi, itulah yang akan ada dalam kotak fikir mereka, dan akan membentuk cara fikir. Itulah sebut amani. Sebab tu hari ni orang sibuk apa? Drama tu. Ada je dia punya, itulah dia punya apa? Kamus hidup dia. Itulah isi dia. Dia tak nampak kalau Allah banyak dia tak faham, tapi dia tak rasa ini perlu diisi. Dia akan ketepikan. Kalau dia nak baca pun apa? Sejam, okey habis untuk baca sahaja. Adakah dia cuba nak faham? Tak juga. Lagi 23 jam yang itulah, yang lain. Sedangkan yang nak dibawa nanti yang ni. Ini satu bentuk tipu daya daripada siapa? Dunia dan syaitan yang telah pun kena pada kita syubhat hari ni. Maka kalau ikut keperluan hari ni, kan, berbondong-bondong tak sepatutnya orang belajar untuk faham Quran ni. Kalau ikut keperluan, berapa ramai yang tak boleh baca? Sangat ramai. Lepas baca faham pula, kan? Ramai. Jadi itu satu keperluan besar sebenarnya. Jadi ini Allah sebutkan dalam ayat ni. Akhirnya apa berlaku? Wa inhum illa yazunnun. Dan hidup mereka hanyalah dalam angan-angan, sangkaan-sangkaan. Jadi balik pada surah tu, surah 62 tadi, ayat 2 ni. Kerana itulah
bila berluasanya penyakit ummi ni, manusia dah tak tahu lagi dah kebenaran apa yang dibawa oleh Rasul ni telah ditinggalkan, akhirnya dilupakan ajarannya. Maka Allah utuskan Rasul ni pada kaum di Arab tu. Sedangkan mereka dakwa Nabi mereka Nabi Ibrahim, Ismail, tapi ajaran itu dah tinggal, dah tak tahu. Maka Allah utuskan Rasul. Jadi hari ni Rasul dah tak ada dah. Maka kena lahirkan pewaris-pewaris dia untuk juga mengingatkan balik umat yang telah pun lupa juga. Sebab tu Allah sebut lagi apa Rasul ni buat? Yatslu alaihim ayati. Nabi membaca tilawah. Sebab itulah apa tanggungjawab kita nombor satu ni. Tanggungjawab kita kena usaha tilawah Quran, belajar, baca. Ini tanggungjawab pertama. Banyakkan tilawah. Kita, anak kita, isteri ke, orang terdekat, ahli keluarga, banyakkan tilawah dengan cara apa? Anjurkan dan pelbagai lagi lah. Jadi tilawah ni maksudnya apa? Pecahan ni. Apa tilawah ni? Pertama, kita belajar apa? Dalam tilawah ni belajar tajwid, supaya boleh baca lah Arab tu lagi. Makhraj kan, sebut betul, jangan tinggalkan. Lagi lebih tinggi lagi, hafazkan, usaha hafal mana ayat yang kita boleh. Baik, ni satu lah. Dan semua ni kita buat atas dasar apa? Mastata', sedaya upaya kita yang kita mampu lah. Yang kedua, sebab tu Allah sebut dalam ayat ni, tilawah ni. Sebelum tu kita tengok dulu ayat ni, surah 62 ayat 2 ni kita habiskan dulu. Jadi Nabi pertama yatlu alaihim ayati, Nabi bacakan ayat-ayatnya. Wa yuzakkihim, dan membersihkan mereka. Surah 62 ayat 2 balik tadi. Membersihkan jiwa daripada ajaran Nabi, iaitu Quran tadi. Nabi terangkan Quran, lalu Quran ni mengeluarkan manusia ni daripada kegelapan kepada cahaya, hasil kefahaman dia tadi tu. Kemudian wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan Nabi ajarkan dia ilmu kitab dan hikmah. Wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin, sedangkan sebelum ni mereka ini telah terperosok dalam kesesatan yang sangat jelas. Sampaikan apa? Pembunuh anak sendiri pun ada. Macam tu dahsyatnya kesesatan mereka. Tapi apa solusi yang Nabi bawa? Quran ni lah yang selesaikan kesesatan yang dahsyat tu. Jadi solusi kita hari ni juga apa? Apa yang solusi yang dibawa oleh Nabi, itulah juga untuk selesaikan masalah umat hari ni dengan Quran, kembalikan. Baik, dalam surah 2 ayat 121, Baqarah 121 muka surat 19. Tilawah. Allah berfirman dalam ayat ni, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, alladzina atainahumul kitab, orang-orang yang kami anugerahkan kitab kepada mereka, iaitu Quran lah. Bagi kita Quran, bila sebut kitab ni Allah nak sebut umum kepada semua yang pernah diberi kitab, dan kitab yang terakhir iaitu Quran. Semuanya yang datang daripada Allah. Jadi orang-orang yang kami berikan mereka ni kitab ni, Quran, apa yang tanggungjawab kita? Inilah dia. Apa sepatutnya dibuat dalam ayat tu? Yatslunahu haqqa tilawati. Bila aku berikan Quran, Allah kata kami beri mereka Quran, apa yang patutnya mereka buat? Mereka baca tilawah dengan
haqqa tilawati, dengan tilawah yang sebenar-benarnya, menjaga hak dia. Apa dia? Menjaga lafaz dia, baca tajwid, belajar tajwid. Lagi lafaz lagi Quran ni, apa lagi? Menjaga maknanya. Apa dia? Berusaha faham maknanya. Itulah tilawah. Berusaha memberi hak lafaz dan hak makna-maknanya. Dan last, berusaha amalkan dia. Itulah hak Quran yang mana Allah berikan Quran. Itulah maksud orang yang tilawah sebenar-benarnya. Dia menjaga 3 hak Quran. Apa hak ni? Quran ini hendaklah dilafaz dengan betul dan difahami maknanya dan diamalkan dia, dibangunkan, ditegakkan perintah-perintah dia. Itulah maksud tilawah. Dan Allah mengiktiraf, inilah orang yang sebenar-benar apa? Ulaika yu'minuna bih. Orang macam ni lah orang iktiraf dia, mereka itulah orang yang beriman dengan Quran. Bukti dia beriman sebab dia buat benda tu. Tengok-tengok dia tinggal je. Ini betul ke beriman? Sumber iman kat sini, Quran. Kan? Jadi ulaika yu'minuna bih. Lalu kemudian wa may yakfur bihi, siapa yang ingkar, iaitu apa? Tak buat benda ni tadi. Fa ulaika humul khasirun. Orang-orang yang macam ni nanti mereka akan mengalami kerugian. Sekarang mereka rasa okey je, tak rasa apa-apa. Sedangkan sebab tu Nabi kata dalam hadis apa? Iqra'il Quran, bacalah Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah, kerana sesungguhnya nanti dia akan datang kepada kamu bila? Bukan sekarang. Nampak sekarang ni macam tak nampak apa-apa ya. Sebab ghaib semuanya yang Allah janjikan tu. Tapi nanti Allah kata fa innahu ya'ti yaumal qiyamah, dia akan datang bila? Hari kiamat nanti. Syafi'an li ashabi, menjadi penolong kepada orang yang dulu kat dunia bersahabat dengan dia. Dia buat apa? Tilawah Quran betul-betul. Dia jaga lafaz, baca, dia cuba faham makna dan juga dia amalkan sungguh-sungguh. Inilah sahabat Quran. Itu Nabi sebut. Nabi sebut ya'ti yaumal qiyamah, nanti. Jadi bagi ahli dunia, dia nak percaya tak hadis tu, janji tu? Dia rasa tak ada apa-apa, dia tak nampak. Sebab apa yang dia nampak yang sekarang. Dalam surah 30 ayat 7. Yang ni yang mereka sibukkan bagi apa dia? Ahli dunia ni. Surah 30 ayat 7. Kat surah 30 ayat 7 surah Ar-Rum. Kita baca daripada ayat 6 tu. 6 hingga 7. Di ayat-ayat yang kita tadabbur ini bekal kita, prinsip yang kita kena pegang dan mudah-mudahan kita boleh sampai pada yang lain. Prinsip-prinsip yang Allah utarakan pada hamba-hamba dia untuk dipegang. Tengok dalam ayat ni, surah 30 ayat 7. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Ayat 6 baca ayat 6. Kita baca, saya baca ayat 6 dulu. Wa'dallah, janji Allah. Iaitu apa janji Allah? Janji Allah akan memenangkan orang beriman. Allah akan menolong orang beriman. Dan Allah akan mengazab orang-orang ingkar. Itu janji Allah. Basyiran wa nadhiran. Itulah wa'dallah dalam Quran. Dua perkara. Sebab tu Nabi, Allah sebut pada Nabi, inna arsalnaka bilhaq basyiran wa nadhiran. Kami utuskan engkau dengan membawa Quran ni, kebenaran ni, yang mana mengandungi dua perkara utama. Apa dia Quran? Quran memberi berita gembira kepada siapa yang ikut tadi, dan akan memberi ancaman menakutkan pada siapa yang ingkar. Jadi itulah janji Allah yang dalam Quran ni. Jadi wa'da ni juga kita boleh sebut dalam sudut hari ni. Bila kita masuk je kerja, kita juga diberikan wa'ad daripada siapa? Bos kita. Apa dia? Tu surat apa? Perjanjian tu. Masuk kerja pukul berapa? Pukul 8. Kalau lewat, boleh kena surat lah kan. Kena gantung kerja ke kena apa. Itu janji-janji. Kita takut tak janji tu bila kita baca? Kita akan patuh ni sebab dapat gaji.
Dapat pahala kita gajilah tu kalau kerja kan. Itu. Jadi manusia ni bertungkus lumus, berusaha hidup dia menjaga janji-janji itu. Janji dari siapa? Janji daripada manusia. Kan? Janji daripada ni, negara kita ada tak? Undang-undang. Siapa langgar traffic light boleh kena apa? Jadi manusia pun takut, lampu merah dia berhenti walaupun tak ada orang, kan? Dijaga sebab ada kamera nanti. Itu janji-janji yang manusia. Salah tak kita nak tahu janji itu? Tak salah, itu adat dunia. Boleh selagi tidak berlawanan dengan syariat tu. Tetapi jangan sampai kita begitu takut dengan janji-janji tu, jaga janji tu, tapi kita tak ambil langsung janji Allah yang Allah kata ancaman ni semua tak ambil tahu, tak tahu. Dia langgar macam tu je, tanpa rasa bimbang, dan dia tak ada nak buat pun. Macam kita janji masuk pukul 8, kalau buat OT, bos kita janji apa? Dapat, kan? Kalau kerja time cuti ni dapat triple. Kita pun berpegang dengan janji tu. Yes, kita pun kerja nak buat. Betul tak? Sekarang ni Nabi kata dalam Quran, kalau baca Quran dapat 10 pahala, 1 huruf. Allah kata lagi dalam Quran banyak ayat-ayat supaya kita motivasi nak buat. Tapi kita tinggal janji, tak rasa apa-apa. Yang itu kita ambil berat. Akhirnya sebab tu ayat ni Allah kata apa? Allah tegur. Wa'adallah, ini janji Allah Quran ni. Yang lain tu janji yang lain. Kamu boleh ambil berat janji yang lain. Macam mana kamu rasa remeh janji ni? Tinggalkan janji ni, kamu tak ambil tahu. Sedangkan janji yang paling tak akan dimungkiri janji siapa? Janji makhluk ke janji Allah? Janji ni. Sedangkan janji lain kadang-kadang tak dapat apa yang kita dah kejar tadi. Oh rupanya, alamak minta maaf lah, bulan ni bonus tak dapat lah, kan? Janji Allah, Allah kata sedekah dapat berapa? 700, pasti dapat. Sebab tu Allah kata dalam ayat ni, la yukhlifullahu wa'dah. Janji Allah ni sifat dia memang pasti dapat punya. Allah tak akan mungkiri. Tapi manusia ramai tak nak pedulikan janji ni, tak nak pun belik, tak nak tengok, tak nak faham pun. Akhirnya apa? Allah kata apa? Ini sikap manusia. Ini nama dia syakwa, keluhan Allah ni juga tentang macam inilah sikap hamba. Apa dia? Walakinna aktsaran nas la ya'lamun. Tapi ramai manusia tak mau belajar janji ni. Dia belajar janji yang lain ni cantik, tapi janji Allah yang ni, yang sebenarnya inilah dia akan temui nanti, dia tak nak belajar. Jadi walakinna aktsaran nas la ya'lamun. Ramai manusia tak mau belajar yang ni, janji aku ni. Dan Allah tegur dalam ayat 7, apa yang mereka nak belajar? Allah sebut ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya. Mereka bertungkus lumus belajar sampai pandai, sampai faham janji-janji yang ada dalam kehidupan dunia ni. Itulah yang mereka pulun duk kejar tu. Sedangkan kalau dapat pun sekejap je, nanti akan hilang semua. Itu yang mereka sibuk belajar. Kemudian apa? Wahum anil akhirah. Sedangkan janji-janji tentang akhirat yang datang dari aku dalam Quran ni, ghafilu, mereka lalaikan, tinggalkan, tak mau belajar Quran ni. Itulah berlaku. Betul tak? Itulah penyakit dia. Maka sebab itulah ni tanggungjawab kita. Apa dia? Pertama, bila Allah beri Quran, apa tanggungjawab kita kena buat? Yatlunahu haqqa tilawati. Berusaha baca, memahaminya sungguh-sungguh. Dan bukan kita sendiri saja, apa dia? Kepada yang ghafilun, kita kena ajak supaya sama-sama hidupkan ni janji Allah ni, supaya semuanya faham. Dan setelah kita tilawah, apa Nabi kata? Nabi buat apa? Baru dapat apa? Tazkiyah. Barulah dengan hasil ni tadi mendapat tazkiyah, hafaz, faham. Dapat tazkiyah, apa dia? Penyucian jiwa tadi. Hasil tadi meletakkan hak Quran ni sungguh-sungguh. Dan tazkiyah ni apa? Dengan apa? Tadabbur. Cara nak dapat tazkiyah, tafakkur dan tazakkur ni. Buka surah 38 ayat 29. Surah 38 ayat 29. Nanti dah nak azan, kita azan ni. Belum lagi.
Muka surat 455. Jadi bagaimana nak dapat tazkiyah, penyucian jiwa? Kita kena buat apa dengan Quran ni? Tilawah. Kemudian nak dapat tazkiyah tu, baca dengan tadabbur tu. Allah sebut dalam ayat ini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, kitabun. Jumpa ya? Ayat yang ke-29. Muka surat 455, 455, ayat 29 surah Sad. Kalau tengok baris dia, 1, 2, baris keempat daripada atas. Mula dengan kitabun. Jadi kitabun anzalnahu ilaika. Ini sebuah kitab, Quran. Kami turunkannya kepada engkau, rujuk pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mubarak, di dalamnya mengandungi penuh kebaikan, keberkatan, bertambah-tambah kebaikan dan berkekalan kebaikan bagi siapa yang benar-benar mengambilnya sebagai panduan. Dengan cara apa? Iaitu dengan cara liyadabbaru ayatih, iaitu dengan cara supaya mereka ini, iaitu umatmu pula, setelah Allah turunkan kitab kepada Rasulullah dan Rasulullah sampaikan kepada umat sesuatu yang mengandungi penuh dengan kebaikan ni, apa umat kena buat? Tadabbur ayat-ayat. Itu tugas kita. Nikmat dah sampai tapi tak pakai. Macam mana nak pakai Quran? Tadabbur dia. Gunakan dia, tadabbur dia. Kita tahu dah kat mana dia punya, kan? Contohnya Allah ayah bagi kereta dah, basikal, tersadai tepi, tak tahu nak naik pun tak reti, tak tahu selok-belok pun apa. Jadi macam mana? Adakah dapat nikmat tu digunakan? Tak. Kata Allah, kata umat Allah dah, Nabi dah berjuang untuk kita ni, Quran sampai hari ni pada kita, alhamdulillah. Jadi apa kita kena buat? Tadabburlah ayat-ayat dia, liyadabbaru ayatih. Itulah kerja kita hari ni. Dan supaya sampai dapat apa? Tasawuf waliyatadzakkar, supaya sampai dapat tazakkur, iaitu peringatan, mengubah diri kita. Ini nama tazkiyah. Sampai ubah cara fikir kita. Quran ni pertama ubah cara fikir kita. Sebelum ni fikir dia macam ni, untung profit dunia ni. Oh, Quran akhirnya ditadabbur, dia ubah cara dah. Tak. Dia mula jadi orang yang apa? Banyak menyumbang. Dulu banyak menyimpan untuk dia je. Lepas dia ditadabbur ni, dia dapat jadi orang yang banyak menyumbang, yang sanggup berkorban untuk apa? Untuk akhirat. Berubah hasil daripada dulu. Liyadabbaru ayatih. Itu namanya orang yang tadabbur dan dapat tazkirah daripada Quran ni, peringatan. Dan Allah gelarkan orang ni apa? Ulul albab. Inilah orang yang akal dia waras, berfikiran waras, orang yang bijak. Baik. Kemudian tadabbur dalam surah 29 ayat 49, ayat 49. Empat puluh tiga. Ayat dia mula dengan Hmm? 43. Watilkal amsal. Watilkal amsal nadribuha linnas wa ma yaqiluha illa alimin. Ada. Ayat 43 kan? Ya. Watilkal amsal. Muka surat 401. Watilkal amsal.
Jadi apa yang kita baca ni, ayat Quran ni antaranya dia buat Quran ni mengandungi di semua ayat ni kebanyakannya juga banyak permisalan. Macam yang ayat tadi sama kita bacakan. Jadi semua itu bentuk amsal, permisalan-permisalan yang Allah buat untuk kita, yang nadribuha linnas, kami ketengahkan, kami buatkannya untuk siapa? Untuk manusia ni, supaya mendapat ibrah. Tetapi yang hanya dapat siapa? Wa ma yaqiluha, dan tidak ada siapa pun yang dapat manfaat daripada ini. Apa dia? Illal alimun, kecuali orang yang apa? Alim, yang tahu, yang belajar. Tak belajar tak tahu Quran ni. Tak belajar nak faham, dia tak akan boleh faham. Dia mesti belajar boleh faham tu. Jadi kalau kita tak usaha nak baca terjemahan ni sebanyak, bila kita dalam baca tu dan kita rasa tak sanggup nak buat, kita tak akan dapat kan. Jadi kena lakukan. Tu satu kita punya jihad kita juga hari ni. Usaha memahami Quran ni juga satu jihad zaman ni. Maka wa ma ya'qilu, tak ada yang dapat berfikir. Sebab tu baca Quran, faham makna, kemudian tafakkur, fikirkan, muhasabah diri, masukkan. Itulah tadabbur tu. Barulah dapat apa? Tazakkur, dapat tazkirah tu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini Allah sebut. Jadi syarat dia apa? Kena gunakan semua alat marifah yang Allah beri ni, nikmat ni, untuk apa? Tunduk dengan kalam Allah ni. Ini Allah sebut dalam surah 50. Dapat tazakkur ni, kena tunduk benar-benar dengan Quran ni, dalam tadabbur ni. Kena lapangkan dada. Ya, kita salah. Ya, ayat ni memang akhirnya kita akan ubah. Dalam surah 50 ayat 37, surah Qaf. Surah Qaf, muka surat 5, ayat 37, muka surat 522. 520. 520. Allah sebutkan dalam ayat ni, inna fi zalika, sesungguhnya pada demikian itu, iaitu pada ayat sebelumnya Allah banyak ingatkan tentang cerita neraka, cerita syurga, akibat daripada orang-orang yang ingkar apa yang dikenakan pada mereka. Apakah yang bakal berlaku lepas kematian, ini cerita di surah Qaf ni. Jadi semua ini, inna fi zalika, pada demikian itu, la zikra, benar-benar terdapat peringatan. Tazakkur ni, peringatan, liman kana lahu, bagi orang yang ada 3 perkara. Kana lahu qalbun, dia apa dia? Ada hati, jiwa. Jiwa yang qalbun salim, yang ini, dia dapat manfaat, jiwa dia bersih. Au al-qasam'a, atau dan juga orang yang apa dia? Al-qasam'a, dia betul-betul tundukkan telinga ni, dengar firman Allah ni, sungguh-sungguh dia nak dengar. Bukan sekadar dengar macam dengar lagu je, dengar menghayati tu, dia baca tu. Dengar, sama ada dibaca atau didengar dengan sungguh-sungguh. Sebenarnya dengar ni Allah sebut, ini adalah satu adab dengan Quran sebenarnya. Dalam surah 7 ayat 204 dia sebutkan, wa iza quri'al Quran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Bila Quran dibaca, diam, dengar sungguh-sungguh, dan diam supaya kamu dapat rahmat. Maknanya Allah suruh kita Quran ni ambil berat bila dia dibacakan. Dan yang ketiga, wa huwa syahid, dan dia benar-benar memberikan penyaksian. Syahid ni maknanya apa? Dia betul-betul berazam untuk tinggalkan apa yang dia silap, dan juga dilakukan apa yang Allah perintahkan. Jadi bagi yang ada perkara ni lah dapat peringatan Quran.
Jadi Fudail bin Iyad kata Fudail bin Iyad, ilmu ni adalah apa? Bila orang tu tahu, tu belum ilmu lagi. Bila dia tahu dan dia buat, itulah orang yang berilmu. Sebab tu kata Imam Syafi'i, al-ilmu ma laisa ma hafaza, walakin al-ilmu ma nafa'a. Okey, kita tunggu azan dulu. Alhamdulillah wahdah, salatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, ma ba'. Inilah kesimpulan daripada tanggungjawab kita terhadap Quran lah. Sekurang-kurangnya dua benda ni kita usahakan buat, iaitu apa? Berusaha melazimi, lazimkan tilawah Quran ni. Kita faham dah makna tilawah, bukan sekadar apa? Baca, tapi apa? Lebih lagi daripada tu lagi. Itu kita kena usahakan, sebab Quran ni yang nombor satu adalah fungsi dia hidayah. Itu dia punya matlub dia, apa yang patut kita cari. Tapi membaca itu merupakan apa? Wasilah. Dan Nabi nak dorongkan kita supaya dapat apa yang dimatlamatkan, iaitu hidayah. Seperti Nabi kata apa? Siapa yang baca Quran walaupun satu huruf dapat apa? 10 pahala. Tapi ingat, itu wasilah untuk capai kepada perkara lebih besar. Apa dia? Memahami dia tu. Itu. Jangan terbalik. Akhirnya baca Quran itu yang wasilah dia menjadi keutamaan, faham dia tinggal pula. Sedangkan tujuannya apa? Sampai kepada itu. Tujuan mendapat petunjuk tu, fahaman tu. Jadi itu yang kita kena pertama. Barulah dapat apa? Daripada hasil tu dapat tazkiyatun nafs, penyucian jiwa yang mengubah cara fikir dan cara amal, cara tindakan kepada diri kita sendiri dan juga orang-orang yang melakukannya. Jadi mudah-mudahan kita termasuk golongan yang disebutkan istimewa di sisi Allah, sebagaimana hadis Nabi menyebutkan. Tutup dengan hadis ni, golongan yang istimewa yang Allah sebutkan. Sahabat bertanya pada Nabi, Nabi beritahu, inna lillah. Dalam hadis ni, inna lillahi ahlina minan nas. Sesungguhnya Allah ini memiliki ahlinya daripada kalangan manusia. Allah ni memiliki apa? Ahlinya daripada kalangan manusia. Jadi sahabat tanya, manhum? Siapa yang boleh jadi ahlullah ni? Manhum ya Rasulullah? Siapakah mereka wahai ya Rasulullah? Siapakah mereka wahai Rasulullah? Sahabat bertanya pada Nabi. Lalu Nabi sebutkan, hum, mereka itu ialah ahlullah, ahlul Quran. Ahlul Quran, ahlullah wa khassatuh. Mereka itu adalah ahlul Quran. Jadi kita nak termasuk golongan yang Allah sayangi, iaitu ahlullah ini berusaha menjadi apa? Ahlul Quran. Antaranya apa? Kerja ahlul Quran, usaha buat dua ni, tegakkan benda ni kepada siapa? Kaum kerabat kita, sanak saudara kita juga. Usahakan hidup kita hidupkan perkara ni. Quran ni ditilawah supaya dapat jadi apa? Tazkiyah kepada jiwa kita. Jadi sahabat tanya Nabi, Nabi sebutkan sesungguhnya Allah ada ahlinya daripada kalangan manusia. Siapakah mereka? Mereka itulah ahlul Quran. Orang yang sungguh-sungguh nak mahirkan diri dia dengan Quran, dengan baca dan boleh faham dia. Dan mereka itulah orang yang disebut ahlullah. Dan khasah tu istimewa, akan diangkat di sisi Allah nanti. Ada tempat istimewa mereka ni di sisi Allah. Ni Allahumma ja'alna minhum. Mudah-mudahan Allah jadikan kita daripada kalangan ini dengan sedaya upaya usaha yang kita mampukan. Kita usahakanlah belajar Quran,
Jadi golongan yang terbaik, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Yang terbaik dari kalangan kamu adalah orang yang mempelajari Quran dan lebih besar lagi mengajarkannya. Ya, aku lu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Sebelum tu juga, kalau kita tak mampu nak mengajar contohnya kan, apa kita buat? Ajak dan dokong usaha-usaha. Jadi saya mewakili sekolah kami lah di Cemor. Kalau nak di Cemor ada sekolah Hafiz Quran, ada lebih kurang dalam 50 orang pelajar lah. Jadi sesiapa yang nak menyumbang, nanti saya boleh bagilah dia punya ni untuk ataupun nak melawat pergi dekat betul-betul depan dengan sekolah Cemor tu. Ada 60 orang pelajar yang memang mereka belajar ilmu untuk ni lah, tentang Quran ni, terjemahannya, ilmu nahwu saraf dan sebagainya, tafsirnya dan sebagainya. Jadi di situ juga ada asnaf. Kita ada ambil anak yatim free juga di tempat tu. Jadi kalau nak info lebih lanjut, saya boleh sampaikan pada pengurusi lah kot boleh sharekan lah. Mudah-mudahan itu sajalah pada malam ini. Qul qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Allahumma ja'al hadza jama'ana jama'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Allahumma ja'alna min ahlil Qur'an ahlika wa khasatuk. Allahumma ja'alil Qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jala'a ahzanina wa dhahaba humumina wa ghumumina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.